Ya Allah, kenapa busuk sangat rumah kamu ni? Busuk ni bukan busuk sampah, ni busuk benda lain. Saya tak bawa apa-apa pun Cik Mah. Kemudian Pakcik Said masuk setiap bilik, termasuklah bilik Sarah. Sampai bilik nombor 3, pintu macam tersekat, tak boleh buka, macam ada seseorang yang tahan pintu tu dari terbuka. Pakcik Said baca sesuatu dan suruh Sarah sendiri yang buka. Bila terbuka je bilik nombor 3 tu, Cik Mah terus berlari ke sinki dapur, muntah-muntah. Tapi yang peliknya, Sarah langsung tak bau apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah Sarah yang tinggal serumah dengan seorang yang sangat pengotor dan telah menyebabkan Sarah ni diganggu dengan gangguan mistik lepas dia nekat pindah keluar dari rumah tu. Nak tahu kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Tahun 2016, masa tu umur Sarah 24 tahun dan dia ada rakan serumah bernama Nani, umur 27 tahun. Bukan nama sebenar. Nani ni memang nampak normal, tapi yang tak normalnya tentang dia adalah pekerjaan dan waktu bekerja dia dan perangai dia yang maha buruk dan tak boleh diterima akal. Semua sedia maklum yang waktu bekerja normal adalah dari pagi sampai ke petang, ataupun yang kerja ikut shift, mungkin minggu ni pagi, minggu depan petang, minggu depan lagi malam pula. Tapi Nani punya kerja ni pelik sikit. Dia keluar pukul 2 pagi dan balik dalam pukul 4-5 pagi macam tu. Macam mana Sarah tahu? Sebab bilik dia paling depan. Setiap kali Nani buka pintu, Sarah mesti terjaga sebab Nani buka pintu tu macam 10 orang yang nak keluar rumah. Gedegong. Hari-hari macam tu, termasuk Sabtu Ahad. Masa Sarah pergi kerja, dia tak tahulah apa yang Nani buat dekat rumah. Yang pasti lepas Sarah balik kerja, mesti dia akan rasa sakit hati, marah dan rasa nak mengamuk. Sebab Nani akan tinggalkan selongguk pinggan mangkuk kuali yang kotor dalam sinki dan atas dapur. Nak suruh Sarah basuh lah tu. Sebab Sarah ni jenis yang tak boleh tengok dapur macam tongkang pecah. Dia pun dengan paksa rela basuh dan lap tempat masak yang berminyak tu. Pernah jugalah Sarah cuba untuk tak basuh pinggan mangkuk tu semua, saja nak tengok sampai bila Nani nak biarkan dalam sinki tu dan atas dapur tu. Sampai 2 hari kot Sarah tengok benda tu terbiar macam tu je. Siap ada pertambahan kuantiti pinggan mangkuk lagi. Kalau sampah dekat dapur tu jangan cakap lah. Kalau Sarah tak buang, memang berulat lah tong sampah dekat situ. Pernah satu masa tu Sarah cuti seminggu, pergi holiday dengan kawan-kawan. Sebelum pergi tu Sarah kemas rumah siap-siap, sapu, mop, lap tempat masak, kemas peti ais, susun pinggan mangkuk dekat sinki. Senang cerita memang dia pastikan rumah bersih dan kemas sebelum dia pergi bercuti. Lepas bercuti dengan tenang selama seminggu, balik je rumah terus menyirap si Sarah ni. Rumah bersepah macam baru lepas buat parti. Cushion bersepah, plastik keropok tak dibuang, barang frozen Sarah yang dalam peti ais tu habis Nani makan. Tak cerita lagi dekat sinki, dapur masak dan meja makan. Makanan basi pun ada. Pinggan dekat atas meja makan tu sampai dah berkulat. Tong sampah tu dah serupa tempat ternak ulat sampah yang warna putih tu. Lepas letak semua barang dalam bilik dan kemas bilik sikit, Sarah mulakan operasi pembersihan rumah yang dah macam kapal karam tu. Saat yang paling pelik dan menakutkan jadi bila tiba-tiba Nani keluar dari bilik dia. Bayangkan, selama Sarah duduk serumah dengan Nani ni dah 4 bulan, inilah kali pertama Sarah nampak Nani keluar bilik waktu siang. Mungkin sebab Sarah kerja siang dan tak tahu aktiviti Nani masa dia kerja, dan Nani ni duduk master bedroom. Dalam bilik tu ada tandas. Tandas dekat luar ni memang Sarah seorang je lah yang guna. Masa Sarah tengah terbongkok-bongkok nak ikat plastik sampah tu, boleh pula si Nani buka pintu bilik dia dan jerkah Sarah dari belakang. "Kau buat apa ni?
kemas sikit, ni baru nak buang sampah. Nanti jap, lain kali tanyalah dulu sebelum nak buang sampah ni. Sarah pelik, apa sebab pula nak kena tanya dia boleh nak buang sampah pula? Takkan tu pun nak kena minta izin? Bukannya si Nani ni nak tolong pun. Kemudian Nani ambil tupperware plastik dan sudu. Dia pergi dekat tong sampah dan dia kaut ulat sampah yang warna putih tu keliling tong sampah dan letak dalam tupperware. Nani kaut ulat sampah tu guna sudu makan sampai penuh tupperware tu. Macam nak pingsan Sarah dekat situ juga. Lepas tu Nani cakap, gila apa kau nak buang makhluk hidup ni macam tu je? Cuba kalau aku ikat dan buang kucing kau yang kat luar tu. Lepas tu Nani terus masuk bilik. Sarah ni pula dah macam nak pingsan dekat situ dengan perangai pengotor si Nani tu. Lepas kejadian tu, Sarah usaha cari rumah sewa lain. Tak sanggup nak tinggal dengan orang macam ni. Tapi bila Nani tahu Sarah nak keluar dari rumah tu, makin menjadi-jadi pula perangai pengotor dia tu. Nani longgok baju dia dalam mesin basuh. Seminggu tak basuh. Sebelum ni kalau ada baju kotor, Nani hantar dobi je. Tapi sejak dia tahu rancangan Sarah nak pindah rumah, Nani longgokkan semua baju kotor dia dalam mesin basuh. Dah tu macam mana Sarah nak basuh baju dia? Terpaksalah Sarah cuci tangan atau hantar dobi. Ada satu masa tu menjerit sakan si Sarah bila nampak pakaian dalam kotor si Nani ni dia longgokkan dalam sinki. Sarah jadi geram. Dia WhatsApp Nani cakap pasal hal rumah ni, tapi Nani tak balas. Lepas tu Sarah tinggalkan nota lekat dekat pintu bilik Nani. Esoknya bila Sarah balik kerja, dia tengok ada nota yang sama Nani lekat dekat pintu bilik dia. Nani jawab, kau jangan pembersih sangat boleh tak? Aku tak suka. Takkan Sarah kena jadi pengotor macam dia pula? Lepas maghrib hari tu, Sarah duduk ruang tamu tengok TV. Tapi pelik, sebab tak dengar langsung bunyi kucing dia dalam sangkar. Selalunya kucing Sarah ni akan berbunyi, paling tak pun mengiau lah minta makanan. Tapi hari tu senyap je. Sarah dah mula rasa tak sedap hati. Dia pun keluar rumah nak tengok keadaan Kifo. Kifo ni nama kucing Sarah. Sarah terkejut, bercampur sedih bila tengok Kifo kena bungkus dalam plastik sampah dalam sangkar tu. Tahu dah kerja siapa ni. Sarah terus masuk rumah cari Nani dalam bilik. Nani keluar bilik dan terus cakap, padan muka kau. Tahu kan macam mana aku rasa setiap kali kau bungkus ulat-ulat sampah tu lepas tu buang dekat depan? Sarah tak tahu nak cakap apa dah. Dia kemas barang, ambil Kifo yang dah tak bernyawa tu, terus keluar dari rumah tu malam tu juga, menumpang dekat rumah kawan sampai dia dapat rumah sewa baru. Last Sarah masuk rumah yang dia menyewa dengan Nani tu, masa dia kemas barang-barang yang tak sempat dia bawa masa keluar waktu malam hari Kifo mati tu. Macam biasa, rumah kotor dan bersepah. Pinggan mangkuk penuh dalam sinki. Makanan atas meja, bawah tudung saji berulat. Sarah siap jumpa bangkai tikus mati dekat dapur. Tikus tu pun boleh mati duduk dengan si Nani ni. Kawan Sarah yang teman dia nak ambil barang-barang tu sampai termuntah. Tapi disebabkan Sarah dah terbiasa dengan keadaan rumah tu, dia tenang je lah. Lepas tu Sarah tinggalkan nota dekat pintu bilik Nani dan kunci rumah dalam peti surat. Itulah kali terakhir Sarah jejakkan kaki dekat rumah tu. Taubat dah nak duduk menyewa dengan orang lain. Dia lagi selesa sewa sorang-sorang sekarang. Trauma, takut dapat housemate gila macam Nani lagi. Pada mulanya tak ada apa-apa jadi. Hidup Sarah aman, damai, bahagia dan sangatlah seronok menyewa sorang-sorang. Tapi Sarah silap. Dia mula dapat gangguan psikologi lepas sebulan pindah masuk ke rumah baru tu. Sarah kerja dekat KL dan dia akan parking kereta dekat basement. Parking basement office Sarah ni tersangatlah suram. Ada lelehan air dari saluran air. Tempat parking punyalah basah, dinding berlumut. Sampai kadang-kadang Sarah rasa parking ni tak ada bumbung. Memang seram kalau balik lewat malam. Dan di hari petang Rabu yang suram, Sarah jumpa ada 3 kepala ayam atas bumper kereta dia dengan kain warna merah yang terikat dekat paruh ayam tu. Menangis Sarah sambil cari security guard minta dia tolong buangkan. Hari Sabtu, Sarah buat rancangan dengan kawan-kawan nak keluar piknik ke Port Dickson. Sarah mula masak waktu pagi lepas solat subuh. Masa tengah memasak tu, Sarah dengar macam ada orang ketuk pintu pagar besi rumah dia guna besi. Tapi dia buat tak tahu je lah. Sarah ni tinggal dekat apartmen, jadi dia ingat bunyi tu datang dari rumah jiran sebelah ke, dan dia teruskan memasak. Tapi bunyi tu pelik. Ketuk 5 kali, lepas tu berhenti. Selang 5 minit, bunyi lagi ketukan 5 kali, lepas tu berhenti. Aktiviti ketuk mengetuk tu berlaku lebih kurang dalam 4 kali. Disebabkan rasa tak puas hati, Sarah intai dekat lubang pintu rumah dia tu. Sarah terkejut bila nampak Nani tengah tersenyum menghadap pintu rumah dia. Sarah terus menggigil dan tak jadi pergi piknik hari tu.
Bermulanya gangguan mistik. Hari Jumaat, hari untuk pakai baju kurung. Jarang dapat pakai baju kurung sebab Sarah kerja kena keluar masuk site. Sampai je dekat kawasan parking kereta rumah dia, hati mula rasa tak sedap bila nampak ada beberapa orang pakcik dan security guard berdiri sekitar kereta dia. Bila sampai dekat kereta, Sarah rasa nak pingsan bila nampak kereta kesayangan dia tu dah tak ada cermin di bahagian depan. Dan yang pelik, dalam kereta penuh dengan ulat sampah warna putih tu. Kereta busuk sangat masa tu sampai mereka semua tutup hidung. Nasib baik security guard dengan Pakcik Ali baik hati nak bersihkan. Sarah dah menangis macam orang gila dah dekat situ. Sarah tak pergi kerja hari tu. Memang geli sangat nak duduk dalam kereta sendiri walaupun dah bersih. Beberapa hari lepas tu, Sarah terpaksa stay back dekat office sebab ada beberapa kerja yang dah dekat dengan deadline. Sampai rumah lebih kurang dalam pukul 10.40 malam. Masuk je dalam rumah, Sarah terus rasa seram sejuk dan macam ternampak kelibat satu makhluk depan pintu bilik. Tapi masa tu Sarah fikir mungkin dia penat, jadi dia abaikanlah. Sejak dari kejadian tu, setiap pagi Sarah mesti akan rasa lesu bila bangun tidur. Rakan sekerja semua tanya kenapa dia nampak pucat, tapi Sarah bagi alasan yang dia penat sebab projek tengah banyak. Bila malam je, Sarah jadi panas walaupun aircon dah on. Sarah jadi kemurungan dan tersangatlah suka pada benda kotor. Paling Sarah ingat dan tersangatlah jijik, dia jadi suka sangat waktu dia tengah datang bulan. Apa Sarah buat pada darah haid dia tu, dia tak bagi tahu sebab takut termuntah pula bila cerita nanti. Sarah sedar apa yang dia buat tu, tapi macam tak boleh nak kawal diri dia sendiri. Dan sepanjang Sarah tak sihat tu, dia akan ketuk satu paku pada dinding di satu sudut dekat bilik nombor 3. Bilik tu Sarah buat store. Sarah mula khayal dalam dunia dia sendiri. Prestasi kerja makin merosot, kehidupan makin tak ada. Sarah jadi lupa nak solat dan mengaji. Makhluk yang sebelum ni cuma terasa macam bayang-bayang, lama-lama makin wujud dan Sarah mula terima makhluk tu masuk dalam kehidupan dia sedikit demi sedikit. Bayangkanlah, Sarah tinggal seorang. Tak ada kenalan rapat langsung yang tinggal dekat kawasan rumah tu. Jiran-jiran semua non-Muslim. Apa yang boleh sedarkan dia tu? Hari Ahad, tahap kesihatan Sarah makin teruk. Selalu MC, tapi dia masih rahsiakan dari pengetahuan keluarga yang jauh di selatan tanah air. Rumah Sarah yang dahulunya kemas dan bersih sekarang dah jadi kotor dan suram. Dia mula bencikan cahaya, duduk bergelap dalam bilik. Ada satu malam tu, dalam pukul 9.30 malam, ada orang bagi salam dan tekan loca rumah bertalu-talu. Mula-mula Sarah diam je sebab takut Nani yang datang. Tapi bila dengar suara lelaki panggil dia dari luar, rupanya Pakcik Ali dengan isterinya Cik Mah dan seorang lagi lelaki yang Sarah tak kenal datang melawat. Macam mana Pakcik Ali tahu yang Sarah ni tak sihat? Sebenarnya dia dapat rasa ada sesuatu yang pelik jadi masa jumpa kereta Sarah penuh dengan ulat sampah hari tu. Dan alamat pula secara senyap, Pakcik Ali perhati pergerakan Sarah keluar masuk kawasan apartmen. Pakcik Ali tak ada niat buruk, dia cuma nak bantu setelah usaha dapatkan alamat Sarah dari pejabat pengurusan apartmen tak berjaya. Dan memang betul, Pakcik Ali bagi tahu ada sesuatu dalam rumah Sarah. Dia tak ada ilmu untuk mengusir makhluk yang menumpang dalam rumah atau mungkin dalam badan Sarah. Tapi Pakcik Ali ada bawa seseorang yang pandai dalam hal ni, Pakcik Said. Benda pertama yang Cik Mah cakap lepas jemput mereka masuk rumah tu, "Ya Allah, kenapa busuk sangat rumah kamu ni? Busuk ni bukan busuk sampah, ni busuk benda lain." "Saya tak bawa apa-apa pun Cik Mah." Kemudian Pakcik Said masuk setiap bilik, termasuklah bilik Sarah. Sampai bilik nombor 3, pintu macam tersekat, tak boleh buka. Macam ada seseorang yang tahan pintu tu dari terbuka. Pakcik Said baca sesuatu dan suruh Sarah sendiri yang buka. Bila terbuka je bilik nombor 3 tu, Cik Mah terus berlari ke sinki dapur, muntah-muntah. Tapi yang peliknya, Sarah langsung tak bau apa-apa. Dekat dinding penuh paku. Di satu sudut dinding pula penuh dengan tuala wanita Sarah yang tak basuh dan ada bangkai-bangkai tikus di sekitar bilik. Apa yang jadi antara Sarah dan tikus-tikus ni pun Sarah tak sanggup nak ceritakan. Sangat-sangat jijik katanya. Tentang tuala wanita tu pula, Sarah betul-betul tak sedar apa yang jadi antara dia dan tuala wanita tu. Lepas tu mereka mulakan aktiviti pembersihan kawasan rumah dan Sarah macam tak sedar apa yang jadi. Tapi dia masih boleh ingat kejadian tu. Bila Pakcik Said mula cabut paku-paku dekat dinding, Sarah rasa tak selesa dan secara tak sedar dia mula menjerit sebab dia rasa sakit yang teramat sangat. Aktiviti membuang dan merawat selesai dalam pukul 2 pagi. Tapi kata Pakcik Said, dia tak mampu nak buang dan rawat semua, cuma boleh tolong apa yang mampu je. Si pelaku ni nak jadikan Sarah sama jenis macam dia, suka pada benda kotor. Sarah masih amalkan surah-surah dan ayat pendidik yang dibekalkan oleh Pakcik Said.
Cuma kadang-kadang dia masih rasa ada yang perhati dalam rumah tu. Dan tanpa bantuan Pakcik Ali, Sarah rasa mungkin dia dah tak wujud dalam dunia ni. Masa tak sihat dulu, selalu sangat Sarah rasa nak terjun dari balkoni rumah dia dekat tingkat 11 tu. Lepas Pakcik Said tolong pulihkan keadaan Sarah dan rumah, mak datang KL teman Sarah sampai dia betul-betul sihat. Mak cadangkan Sarah pergi minta maaf pada Nani. Dendam manusia ni jangan dibuat main, kata mak. Tapi Sarah masih belum ada kekuatan dan tak tahu macam mana nak jumpa dan bersemuka dengan Nani. Takut dia sembuh-sembuh pula dengan benda lain. Tapi akhirnya bila dah dapat kekuatan, Sarah cari balik Nani, nak minta maaf atas nasihat mak. Sarah pergi rumah lama, Nani dah pindah. Cari Facebook akaun dia, tak jumpa juga. Memang rusing betul masa tu nak cari jalan macam mana nak jumpa Nani. Sebab memang tak banyak info pasal Nani ni. Cuba cari dengan buat public post dekat Facebook, masih tak jumpa juga. Tanya jiran-jiran lama, mereka semua cakap dah lama tak nampak Nani sejak Sarah keluar dari rumah tu. Makin pelik, macam makin susah nak jejak Nani. Serabut betul Sarah masa tu. 4 bulan lepas Pakcik Said datang rumah, dan masa ni mak dah balik kampung dah sebab yakin Sarah dah betul-betul sihat. Sampailah pada satu hari, Sarah sampai rumah betul-betul waktu senja. Satu tabiat Sarah ni dari dulu sampai sekarang, dia akan guna tangga untuk turun naik rumah dia dekat tingkat 11 sebab nak kuatkan stamina. Tapi lain betul rasa hari tu. Sampai dekat tangga tingkat 7, Sarah terjumpa Nani. Punyalah terkejut Sarah masa tu. Nani berdiri dekat pintu kecemasan yang dekat tangga tu. Cara Nani pandang dan tersenyum pada Sarah tu, sampai sekarang dia masih ingat lagi. Macam Nani dah tahu Sarah akan naik tangga. 7.20 malam masa tu. Nani tersengih dan bersuara, "Hai Sarah, jom pergi rumah aku." "Kau tinggal sini ke Nani?" "Ya, tu rumah aku." Nani tunjuk ke arah lorong rumah yang gelap. Pelik betul Sarah rasa hari tu. Kenapa sepanjang tingkat 7 tu gelap gelita? Takkan semua lampu rosak kot? "Sarah, jom pergi rumah aku." "Tak nak, aku nak balik," jawab Sarah. Tiba-tiba Nani menjerit sekuat hati sampai Sarah rasa nak terkencing sebab takut sangat. Masa tu Sarah terus lari naik tangga sampai rumah. Tak toleh belakang dah. Tak lama kemudian, bam! Pintu rumah Sarah kena tendang. Kalau ikutkan, Sarah tak rasa perempuan ada kekuatan untuk hasilkan tendangan kuat macam tu. Tapi sekali je lah bunyi tendangan tu. Lepas tu terus senyap. Sarah terus solat, mengaji, solat isyak. Lepas tu dia tidur. Bangun pagi memang rasa takut. Lepas subuh, Sarah menangis semahu-mahunya. Dia terfikir apa jadi kalau dia keluar rumah hari ni. Macam mana nak hadap hari-hari berikutnya dekat sini. Sebab Sarah rasa Nani macam perhati dia selama ni, dan mungkin sampai bila-bila. Jadi Sarah buat keputusan untuk guna lift pula lepas ni. Lepas kejadian jumpa Nani dekat tangga tingkat 7 tu, 4-5 minggu jugalah Sarah tak jumpa Nani. Jadi kesimpulan yang dia buat, mungkin Nani cuma perhati dia selama ni. Takkanlah sampai Nani nak pindah rumah tingkat 7 tu kan. Tapi Sarah silap besar. Hari Sabtu, beberapa minggu lepas tu, dalam pukul 2.30 pagi, Sarah dengar macam ada bunyi dekat luar bilik dia. Macam bunyi plastik. Panik betul Sarah masa tu. Sarah buat keputusan untuk buka pintu bilik dan intai dari dalam bilik. Manalah tahu ada orang jahat masuk rumah ke, tapi kosong. Lepas tu Sarah keluar bilik dan berjalan beberapa langkah untuk ke ruang tamu. Tiba-tiba, "Sarah, jom pergi rumah aku." Astaghfirullahalazim, Nani ada dalam rumah. "Sarah, jom pergi rumah aku. Kau kan dah lama cari aku." "Nani, aku tak tahu kau ni apa. Aku nak kau keluar dari rumah aku. Apa yang kau nak?" "Kenapa kau tinggalkan aku dulu? Kenapa kau keluar tinggalkan rumah kita dulu? Kenapa kau tak bawa aku sekali pindah sini? Kenapa kau..." Lepas tu terus Sarah tak ingat apa jadi. Gelap. Sarah sedar lepas terdengar bunyi azan. Alhamdulillah hidup lagi. Nani tak ada dah. Dan kalau betul yang tadi tu Nani, macam mana dia masuk rumah ni? Sarah terus bangun, siap-siap pergi kerja. Hari yang sama, balik kerja, Sarah dapat panggilan telefon dari nombor yang tak kenal, minta Sarah pergi ke Melaka sebab Azri, boyfriend dia, ke Malangan. Aik, bila masa pula si Azri ni pergi Melaka? Tak bagi tahu pula. Sarah cuba telefon Azri tapi tak dapat. Lepas bagi tahu mak dengan ayah, malam tu juga Sarah terus pecut pergi ke Melaka. Tak fikir apa dah. Masa sampai dekat kawasan Simpang Ampat, Sarah nampak Nani berdiri tengah-tengah jalan. Allahu, Nani buat apa tengah jalan tu? Disebabkan Sarah cuba mengelak dari terlanggar Nani, dia yang terbabas. Sarah koma lebih kurang dalam 2-3 hari. Sebulan lepas tu, masa ni Sarah dah sedar dan masih di hospital lagi. Mak ceritakan apa yang jadi masa dia dan Azri pergi ke rumah Sarah. Kata mak, masa dia pergi rumah Sarah, mak ada terjumpa jiran selang 3 buah rumah
bernama Aunty Ellie. Dia tanya, Sarah mana? Sebab dah 3 hari dia tak nampak Sarah. Mak cakap Sarah kemalangan. Dah dekat sebulan dah dekat hospital ni. Tapi lepas mak cakap dah sebulan Sarah dekat hospital, Aunty Ellie terus cepat-cepat pergi. Kenapa kamu tak cakap dengan mak Nani datang cari kamu lagi? Kamu tahu apa jadi dekat rumah kamu masa kami pergi ke sana? Kata mak, rumah Sarah tu jadi kotor sangat, bersawang, macam dah bertahun kena tinggal. Bau busuk jangan cakap lah. Tak tahan mak. Lepas tu dekat bilik Sarah, bilik utama, kenapa ada banyak gambar dia sendiri? Sarah selfie tu tak apalah. Yang peliknya gambar Sarah tu gambar dari jauh. Ada juga gambar Sarah dengan Azri, tapi semua gambar tu mereka berdua tak tengok kamera pun. Azri pun terkejut tengok gambar tu, tak tahu dari mana. Lepas tu mak jumpa kertas atas meja kerja, tertulis Nani rindu Sarah. Lepas tu Azri pula cerita. Dia tanya Sarah kenapa dia pergi Melaka masa malam kemalangan tu. Azri telefon tak berjawab. Nasib baik mak bagi tahu Sarah kemalangan. Kalau tak sampai bila-bila si Azri ni tak tahu yang Sarah ni kemalangan. Sarah dah pelik sebab siapa yang pergi ke Melaka sebenarnya? Azri tak pergi Melaka pun. Kata Azri, hari yang Sarah pergi Melaka tu, dia pergi surau dekat lobi nak siap-siap solat maghrib. Azri nampak Sarah tengah duduk atas bangku surau perempuan. Peliklah kenapa Sarah duduk dekat laluan surau yang tengah renovate tu. Dah lah kawasan tu suram je, tapi Azri dah syak ada benda yang tak kena tu. Sebab tu dia terus telefon Sarah, tapi tak berangkat pula. Azri terus turun bawah tanpa tegur si Sarah ni. Cerita ayah pula, kata ayah dia dapat panggilan telefon dari tuan rumah Sarah yang bernama Kak Zai. Sebab Kak Zai kata dia tak dapat hubungi Sarah. Kata Kak Zai lagi, dah seminggu lebih dia cari Sarah. Telefon semua tak berangkat sebab pejabat pengurusan apartmen dapat 2 aduan dari jiran sebelah dan depan rumah Sarah ni. Masing-masing mengadu hal yang sama. Setiap malam mereka dengar Sarah menjerit dan menangis dalam rumah tu dari pukul 2 pagi sampai pukul 3 pagi. Kejadian tu dah berlaku 5 hari. Jiran tak tahan, mereka ketuk pintu rumah Sarah tapi tak berjawab. Rumah bergelap dan setiap kali Sarah menangis dan menjerit, anak-anak jiran pun menangis juga sebab ketakutan. Pihak pengurusan apartmen terus pergi ke rumah Sarah ni untuk periksa. Masih tak berjawab juga bila mereka panggil. Nasib baik pihak pengurusan apartmen ada simpan nombor pemilik rumah. Mereka terus hubungi Kak Zai. Disebabkan usaha Kak Zai untuk hubungi Sarah gagal, Kak Zai terus telefon ayah. Suka-suka nak pecah rumah penyewa ni langgar kontrak katanya. Ayah pun terus pergi rumah untuk kemas sikit-sikit apa yang patut. Takutlah kalau dibiarkan kosong terlalu lama, ada benda lain pula yang tinggal. Kata ayah, sebelum dia masuk rumah, ayah mulakan dengan bacaan ayat lazim. Selangkah ayah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada sesuatu langgar ayah sampai dia jatuh terduduk depan pintu. Tapi ayah masuk juga dan terus kemas rumah tu sikit-sikit. Masa tengah mengemas tu, tiba-tiba geril rumah tu diketuk. Ayah cuma tutup grill, pintu dia tak tutup. Ayah nampak ada seorang budak perempuan, rambut terikat kemas, muka cerah pucat, tersenyum depan pintu rumah. Comel kata ayah, lingkungan 5-6 tahun. Budak tu cakap nak masuk rumah. Ayah tak bagi masuk, yelah tengah sibuk mengemas. Tapi budak tu cakap ada kakak panggil, ajak dia main panjat-panjat balkoni sambil tunjuk dekat luar balkoni tu. Ayah terus berhenti mengemas dan keluar dari rumah. Dekat luar rumah, ayah tanya semula budak perempuan tadi. Sebab dari tadi dia berdiri dekat grill rumah, ketawa-ketawa macam tengah bermain dengan seseorang. Adik, ada berapa kakak adik nampak tadi dalam rumah pakcik? Budak perempuan tu tunjuk 4 jari pada ayah. Sarah ada berbual panjang dengan nurse yang jaga dia masa nak keluar dari hospital dulu. Itu pun Sarah saja tanyalah dia ada merapu ke masa terlantar lepas koma. Kata kakak nurse tu, dia selalu nampak ada kaki ekstra dekat katil Sarah. Bila Sarah tarik tirai, nurse tu cuma boleh nampak bahagian bawah. Jadi nampaklah kalau ada orang duduk dekat kursi menunggu tu, ada kaki dekat lantai. Tapi bila kakak nurse tu datang ke katil Sarah untuk periksa, tak ada siapa pula. Tapi pelik jugalah, selalunya kalau mak yang jaga Sarah, mesti akak nurse tu nampak ada barang mak Sarah dekat situ. Kadang-kadang nampaklah mak ketandas. Atau biasanya kalau kakak nurse tu datang periksa, mesti ada mak Sarah. Tapi kadang-kadang nampak juga ada kaki dekat kursi menunggu tu. Bila selak tirai, hilang pula dia. Tapi kakak nurse tu dah biasa jaga pesakit yang datang sekali bawa dengan benda tu. Sarah mulakan rawatan baru lepas balik rumah mak. Banyak lagi benda yang perlu dibersihkan. Dan dalam proses rawatan ni lah
Sarah tahu tentang Nani dan punca semua masalah ni jadi. Tapi dia tak ingat semua. Ini cerita dari apa yang mak, ayah dan Aziz cerita semula dekat Sarah. Melalui perantaraan, benda tu bagi tahu dia di bawah kekuasaan Nani. Nani adalah tuan dia dan dia tak boleh langgar arahan Nani. Benda tu bagi tahu Nani marahkan Sarah sebab Sarah keluar dari rumah lama tu tanpa pengetahuan Nani. Nani marah sebab Sarah bersihkan rumah tanpa persetujuan dia. Nani tak suka keadaan yang bersih. Perkara tu menyebabkan semua kawan-kawan Nani akan marah. Nani tak suka Sarah solat dan mengaji. Tapi dalam masa yang sama, Nani sayangkan Sarah. Nani tak nak Sarah tinggalkan dia. Nani marah dan berdendam sebab Sarah tegur dia dengan cara yang salah. Nani fikir Sarah tak hormat dia sebagai seorang rakan. Dan Nani terlalu sayangkan Sarah sebab dia rakan serumah yang paling lama bertahan duduk satu rumah dengan dia. Nani nak Sarah sentiasa ada dengan dia. Keadaan jadi terkawal. Benda tu berjaya ditundukkan oleh Ustaz Zul. Alhamdulillah, lepas beberapa kali rawatan, Sarah rasa lebih tenang. Tak macam dulu. Nani pula dah hilang. Semua gangguan dari dia pun lenyap. Sebenarnya sampai sekarang Sarah masih berharap dapat jumpa Nani, nak peluk dan minta maaf dengan dia. Sarah dah lama maafkan dia. Dan dengan apa yang jadi pada Sarah selama 2 tahun ni, Sarah hilang kerja sebab ada anggota badan dia yang dah hilang upaya sejak kemalangan tu. Dan sekarang dia ada kad OKU. Beberapa minggu kemudian, Sarah dapat satu mesej dari Ustaz Zul. Sarah, Nani dah pulang. Pulang kepada yang lebih berhak ke atasnya. Sarah tak faham apa maksudnya. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.